Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, jadi hari ini kita teruskan kita punya pembelajaran. Okey, hari ini kita akan masuk 3 benda. Yang pertama arus, yang kedua voltan dan yang ketiga rintangan. Okey. So kita mula yang pertama iaitu arus elektrik. Apa itu arus? Arus ialah kadar pengaliran cas elektrik. Okey, pengaliran cas tu itu ialah arus lah. Dan arus elektrik ni kita boleh ukur dengan satu alat yang dipanggil ammeter dan unit yang kita gunakan adalah ampere. Okey, ammeter alat dia, ampere kita punya unit dia. Okey, nak tahu macam mana arus elektrik ni? Okey, kita tengok letar di bawah. Okey, kita ada bateri positif dan negatif. Okey. Arus dia mengalir daripada positif ke negatif. Kamu tengok anak panah yang merah ni kan? Okey, daripada positif ni dia mengalir dan dia akan masuk kepada negatif. So arus daripada positif ke negatif. Itu arus elektrik. Elektron pula dia mengalir, ni bezanya. Elektron dia mengalir daripada negatif ke positif. Okey. Tengok yang warna hijau tu kan. So dia keluar daripada negatif tu ialah elektron. Tapi arus dia mengalir daripada positif ke negatif. Okey. Kemudian yang kedua voltan. Voltan maksud dia ialah beza keupayaan di antara dua titik. Ini pengetahuan umum sajalah. Okey. Dan kalau arus tadi kita ukur menggunakan ammeter, voltan kita boleh ukur menggunakan voltmeter. Voltan, voltmeter. Unit SI dia, standard unit dia ialah volt. V besar lah. Okey, itu ialah voltan. Dan kalau kita tengok dekat bateri, kan, saya kamu boleh tengok bateri dekat rumah kamu, bateri jam ke ataupun bateri dekat remote TV ke, kan. Okey, ni positif dan juga yang ni negatif kan. Kemudian dekat bateri tu dia akan tulis berapa volt, 1.2 volt. So 1.2 tu ialah nilai voltan dia lah. Nilai volt dia. So kalau ada 2 kali 2 lah, 1.2 kali 1.2. Tambah 1.2. Kalau 1.5, satu tu, kalau kita ada 2 bateri, tambah lagi 1.5 lah, 2 bateri. Macam tu lah, kalau kita ada 3 bateri, kali 3 lah, 1.5 kali 3. Macam tu. Okey. Kemudian rintangan. Rintangan ialah keupayaan untuk menentang arus. Kalau arus tinggi, rintangan dia akan halang. Itu dipanggil rintangan. Dan unit SI bagi rintangan ialah ohm. Eja dia OHM, simbol dia macam ni. Ni simbol dia, ohm. Nampak simbol macam tu, itu ialah rintangan. Okey. Dan rintangan ni dia bergantung kepada 4 faktor: jenis bahan, panjang konduktor iaitu panjang wayar, panjang diameter ataupun diameter konduktor ataupun berapa besar diameter dia, dan juga suhu konduktor. Okey. Kita pergi satu persatu lah nak bagi jelas. Okey. Contohnya jenis bahan. Setiap bahan mempunyai rintangan yang berbeza. Okey, cikgu bagi 2 contoh. Satu besi dan satu lagi pemadam. Okey, tengok yang besi. Yang besi contoh kita ambil wayar, kita sambung dengan besi. Bila kita sambung dengan besi, kita on switch, mentol menyala. Apa maksud mentol menyala? Maksud dia arus boleh mengalir. Arus boleh mengalir dalam litar ni. Okay. Kenapa arus boleh mengalir? Sebab rintangan dia rendah. Benda ni ada rintangan, besi ada rintangan, tapi rintangan dia rendah. Jadi arus boleh mengalir. Tak ada rintangan dia kurang lah. Okay. Katakanlah kalau kita ambil pemadam, kita ganti besi ni dengan pemadam. Bila kita ganti yang pemadam, mentol tak boleh menyala. Kenapa mentol tak menyala? Sebab arus dia tidak boleh mengalir. Maksudnya bila arus naik keluar daripada bateri ni, sampai dekat sini dia stop.
Dia stop sebab kat sini dia halang. Dia ada rintangan yang tinggi. Nah, itu beza di antara rintangan tinggi ataupun rintangan rendah. Macam kita lah, kita tengah berlari dekat track yang tidak ada halangan. So kita boleh berlari dengan cepat lah untuk lengkapkan satu lintas track tu. Tetapi kalau contoh kita tengah berlari dekat track, ada rintangan, ada penghalang, maka kita terpaksa slowkan pelarian kita. Itu konsep rintangan tu. Okay. Yang kedua bergantung dengan panjang konduktor ataupun panjang wire. Semakin panjang wire, semakin panjang konduktor itu, maka rintangan pun semakin tinggi. So kita tengok dua litar ni, litar A dengan litar B. Litar A ni bila kita guna wire yang pendek, maka mentol menyala dengan lebih terang. Ini menunjukkan bahawa rintangan dalam litar A itu rendah. Manakala B, sebab arus nak mengalir tu dia mengambil masa yang lama. Laluan dia tu lama. Bila laluan tu lama, maka rintangan makin tinggi, mentol menyala kurang cerah. Itu maksud dia. Macam kita lah track yang kecil, maka kita senang untuk pusing satu pusingan. Tapi kalau track yang kita gunakan tu luas, besar, maka kita mengambil masa yang lama untuk melengkapkan satu litar. Jadi rintangan makin tinggi kalau kita gunakan wire yang panjang. Okey. Yang ketiga, diameter. Diameter ni berapa luas kita punya wire tu. So kalau lebih luas kita punya wire, arus mudah mengalir lah. Macam ayak kan, ayak dalam pipe. Kalau pipe tu besar, maka air mengalir dengan banyak lah, senang. Tapi kalau pipe tu kecil, jadi arus nak mengalir tu susah. So rintangan dia makin tinggi. Itu beza di antara diameter kecil dengan diameter yang lebih besar. Okay lah? Okay. So kesimpulan dia, konduktor yang baik, maksudnya konduktor ni yang boleh mengalirkan elektrik yang baik, mempunyai rintangan yang rendah. Konduktor yang lemah, contoh macam pemadam tadi, arus tidak boleh mengalir kerana rintangan dia tinggi. Okey, boleh faham kan? Okey, kemudian kita masuk kepada perintang. Perintang ada dua jenis, perintang tetap dengan perintang boleh ubah ataupun rheostat. Perintang tetap ni nilai dia tetap, kita tetap dah berapa ohm. Perintang ni 5 ohm. Kita pasang dekat litar, so perintang dia tu sama, tetap 5 ohm. Kita tak ubah. Tetapi kalau rheostat, kita boleh ubah. Sebagai contoh mudah ya. Kipas. Tengok kipas kat rumah kita ada 1 sampai 5 kan, dia punya pusingan tu. Okey, kalau 1, kita buka 1. Apa je pada kipas? Kipas akan berpusing dengan perlahan. Pasal apa perlahan? Sebab masa tu rintangan dia tinggi. Arus nak sampai ke kipas tu rintangan dia tinggi. Maka kipas akan berpusing dengan perlahan. Kita pusing 2. Bila kita pusing 2, kita kurangkan rintangan sikit. Bila kurang rintangan, kipas akan pusing dengan lebih laju. Kita pulah 3. Lagi kita pulah 3, maka rintangan makin rendah, kipas berpusing lebih tinggi, lebih laju. Sampailah kita pusing ke nombor yang ke-5. Jadi rintangan paling rendah nombor 5 membolehkan kipas itu berpusing dengan lebih laju. So itu ialah rintangan. Okay, so kita dah belajar voltan, arus, voltan dan juga rintangan. Voltan ni kuasa arus tu. Okay lah. So seterusnya kita masuk kepada hubungan di antara 3 ni. Hubungan arus, apa hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. Kita boleh simpulkan dalam satu hukum yang dipanggil hukum Ohm. Hukum Ohm ni mengatakan bahawa arus berkadar terus dengan voltan. Maksudnya kalau voltan tinggi, arus pun tinggi. Okay. Kesimpulannya macam inilah. Dia punya rumus V sama dengan IR. Ingat, V sama dengan IR. V ialah voltan, I ialah arus, R ialah rintangan. Maksudnya I kali dengan R. Okay. Jadi kesimpulan dia, voltan tinggi akan menyebabkan
arus pun akan jadi tinggi. Okey. Rintangan tinggi menyebabkan arus menjadi rendah. Daripada kita buat tadi kan. Okey. So kita ada formula ni. Nak ingat kita buat segitiga ni lah. Segitiga piramid yang tepi ni. So V IR. Jadi macam mana? Okey, katakanlah kalau kita tutup, kita nak soalan minta untuk kita cari V. Okey, bila kita minta untuk cari V, kita tutup V tu. Kita tutup V. Kita tutup V. So V sama dengan I darab dengan R. Kalau soalan minta untuk kita cari, ni formula lah. Okay, kalau soalan minta untuk kita cari I, tutup bahagian I ni, so I sama dengan V bahagi dengan R. Okay. Kalau soalan minta untuk kita cari R, so R sama dengan V bahagi dengan I. Tu macam mana keluar formula ni lah. V sama dengan IR, I sama dengan V bahagi R, R sama dengan V bahagi dengan I. Macam mana keluar formula ni? Daripada segitiga piramid tu. Okay. So kita tengok soalan. Nak mudah cerita, kita tengok soalan lah. Okay. Tengok soalan ni. Okay. Sebuah mentol mempunyai rintangan 5 ohm. Okay. Menerima voltan sebanyak 1.5 volt. Hitungkan nilai arus yang mengalir melalui mentol tersebut. Okay. Senang saja. Bila dapat soalan ni, first kali yang perlu kita buat adalah kita tulis dia punya nilai yang diberi. Okay. Apa nilai yang diberi? Okay. Nilai yang diberi yang pertama rintangan R 5 ohm. Kan? Kemudian voltan. Okay. V sama dengan 1.5. Maka soalan minta untuk kita cari I. So apa yang perlu kita buat? Kita buat piramid ni. Okay, buat piramid macam tu. Okay, V sama dengan IR. Jadi soalan minta untuk cari I. Kan? So I kan kita nak cari. Sama dengan, okay, tinggal V dengan R kan. So V bahagi dengan R. Tu senang ya. Lepas tu selesaikan. Masukkan nilai. V berapa? V 1.5. Okay. Kemudian bahagi R. R sama dengan 5 ohm. So dapat jawapan 0.3 ampere. Ampere adalah arus. Tapi kalau kamu tidak yakin, apa unit bagi arus tak yakin, jangan tulis. Jawapan 0.3 pun diterima. Sebab kalau kamu salah unit, jawapan kamu walaupun nilai betul 0.3, tapi unit kamu salah, dikira salah. So biarkan, nak lebih selamat, biarkan 0.3. Macam tu sajalah. Okay, tengok soalan yang kedua. 1 liter terdapat 1 sel kering dengan nilai voltan 9 volt. Okay. Dan sesebuah mentol. Jika arus yang mengalir melalui mentol tersebut ialah 0.5, berapakah nilai rintangan mentol tersebut? Okay. So dapat soalan ni, kita listkan dia punya nilai yang diberi. Okay. Pertama, dia bagi V 9 volt. Kan? 9 volt. Kemudian dia beri arus 0.5 ampere. Okey, soalan minta berapakah rintangan. So, buat yang dulu. Ini step yang pertama. Okey, step yang kedua, buat piramid. Okey, buat piramid. Kemudian isikan nilai V sama dengan IR. Okey, apa yang diberi? Okey, diberi V 9 volt, kan, 9 volt, dan juga I 0.5. Soalan minta untuk cari R.
Okay. So step yang ketiga, kita masukkan formula. So R kan? V bahagi dengan I. Okay. So masukkan nilai V sama dengan 9, I sama dengan 0.5. Maka dapat jawapan 18 ohm. So rintangan dia adalah 18. Okay, macam tu saja. Ada 3 step saja. Okay. Sama juga soalan yang ketiga. Arus yang mengalir melalui sesebuah mentol di reban ayam ialah 0.3 ampere. Hitungkan voltan. Dia nak cari voltan yang merentasi mentol tersebut jika rintangannya adalah 6 volt. Okay. Step yang pertama. Okay. Kita tulis nilai yang diberi. Apa nilai yang diberi? Arus. I sama dengan 0.3. Kemudian dia bagi R 6 ohm. So apa yang disuruh kita cari ialah voltan V. Itu step yang pertama. Okey. Kemudian step yang kedua, buat piramid macam ni. Kemudian masukkan nilai V, IR. Macam tu saja. Okey. Kemudian tulis apa yang diberi. Okey. V kita nak cari. R 6. I 0.3. Kan? Okey. Kemudian step yang ketiga, buat rumuslah. Kan? V yang ni darab. So I darab dengan R. I darab R. Jadi masukkan nilai I ialah 0.3, R 6. Jadi dapat jawapan 1.8 volt. Nampak? 3 step saja kamu boleh selesaikan dengan mudah. Cuma kena ikutlah step dia untuk lagi mudahlah. Lepas ni kalau kamu dah cekap, tak perlu ikut step ni lah. Tapi kalau dalam soalan subjektif, step ni cikgu nak tengok sebab boleh mendapat markah. So apa step dia? Pertama step dia tulis nilai yang diberi dalam soalan. Yang kedua buat piramid tu, isi V, IR. Yang ketiga tulis formula dan selesaikanlah jawapan tu. Okey, boleh ha? Okey, sekali lagi cikgu ulang. Apa kita punya kaitan dia? Kaitan dia bila voltan tinggi, kuasa tinggi, maka arus pun akan jadi tinggi. Kuasa rendah, voltan rendah, arus jadi rendah. Okay. Rintangan pula. Bila rintangan tinggi, arus menjadi rendah. Bila rintangan rendah, arus akan jadi lebih tinggi. Yang inilah yang kita akan buat dalam gitar lah. Contoh kita nak kurangkan arus. Maka kita boleh kurangkan voltan, bateri kita guna sikit, arus pun sikit. Ataupun bateri kita nak guna sama. Cuma kita nak arus dia rendah. Kita tambahkan rintangan. Ataupun kita nak arus mengalir dengan laju, dengan banyak. Mentol kita nak terang. Maka kita kurangkanlah rintangan. Macam tu. Okay, so sekian saja pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.